Selamat malam, salam sejahtera. Akhirnya persoalan apa parti yang akan disertai ataupun apakah nama parti yang akan ditubuhkan baru oleh Haji Jinor selepas mereka keluar daripada Parti Bersatu akhirnya diketahui dan diumumkan. Hari ini dinyatakan bahawa Haji Ji bakal mengetuai Parti Gagasan Rakyat Sabah. Saudara-saudara, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor hari ini mengesahkan beliau akan menyertai dan mengetuai sebuah parti tempatan di negeri itu, iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat. Beliau berkata, Gagasan Rakyat telah diterima sebagai parti gabungan dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS pada 9 Disember tahun lepas. Dan menurutnya, parti itu akan digunakan untuk meneruskan perjuangan sebagai parti tempatan di negeri ini. Ya, umum parti itu dalam masa beberapa hari akan datang ini. Sebenarnya parti ini sudah sedia ada dan kita hanya ambil alih. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Convocation Mahasiswa GRS dan pelancaran sayap pelajar GRS di Kota Kinabalu hari ini. Parti Gagasan Rakyat Sabah merupakan sebuah parti politik tempatan yang beroperasi di Sabah serta dibentuk dan didaftarkan pada 28 Ogos tahun 2013. Pada 10 Disember 2022, Haji Ji mengumumkan kepimpinan Bersatu Sabah keluar daripada Bersatu. GRS yang dipengerusikan Haji Ji kini mempunyai 5 parti komponen, iaitu Gagasan Rakyat, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Haji Ji berkata dengan langkah menyertai Gagasan Rakyat itu, beliau berharap tidak lagi timbul pelbagai isu terutama daripada pihak yang mahu menaguh di air keruh mempertikaikan kedudukannya sebagai Ketua Menteri. Apa yang penting, saya telah mendapat sokongan majoriti dari ADUN sebagai Ketua Menteri Sabah. Dan sekarang saya telah mengetuai sebuah parti iaitu Gagasan Sabah. Katanya yang sebelum ini telah mendapat sokongan 44 ADUN negeri untuk kekal sebagai Ketua Menteri Sabah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Armizan Muhammad Ali ketika ditemui pada Majlis Sama mengesahkan bahawa beliau telah digugurkan sebagai ahli Bersatu. Saya akan kekal sebagai ahli secara langsung kepada GRS, tetapi saya tidak menyertai Gagasan Rakyat kerana undang-undang tidak membenarkannya, katanya yang juga ahli Parlimen Papar. Saudara-saudara sekalian, kalau sebelum ini yang menjadi persoalan besar ialah seorang Ketua Menteri harus mempunyai parti dan seorang Ketua Menteri juga haruslah mengetuai sesuatu parti yang mendapat sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri Sabah. Itu Perlembagaan Negeri Sabah yang menjadi pertikaian selama ini. Apabila ada yang mengatakan Haji Jinor tidak boleh menjadi Ketua Menteri kerana tidak mengetuai satu-satu parti. Yang menjadi kekeliruan ialah adakah GRS adalah sebuah parti. Namun demikian dengan pengumuman bahawa Haji Jinor kini adalah ketua kepada Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat, maka persoalan adalah dia mengetuai satu parti kini telah terjawab. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, ikuti ulasan selepas ini. Saudara, rupa-rupanya ini sebabnya Hisamuddin Tun Hussein tidak menerima bahana, tidak menerima nasib yang sama seperti Khairi Jamaluddin dan Noh Umar, iaitu tidak dipecat daripada UMNO. Hisamuddin hanya digantung keahlian selama 6 tahun. Namun demikian, ada penganalisis politik mengatakan bahawa lebih baik dipecat daripada digantung. Nasib mereka yang dipecat itu lebih baik daripada yang digantung.
Hal ini karena menurut penganalisis politik, sekiranya mereka dipecat, maka kini mereka bebas memilih untuk berada bersama parti siapapun yang mereka kehendaki, bahkan boleh membentuk parti yang baru. Itu boleh dilakukan oleh Khairi Jamaluddin berbanding dengan Hishamuddin Tun Hussein yang telah digantung selama 6 tahun. Beliau, kata Sabudin Hussein, kini boleh mereput di UMNO. Tidak boleh melakukan apa-apa, hanya boleh duduk di kaki lima memerhati sahaja. Nak bertanding dalam UMNO pun tak boleh, nak keluar daripada UMNO sahaja boleh, tapi tak boleh buat apa-apa dalam UMNO lagi. 6 tahun itu boleh sehingga 2 kitaran pilihan raya. Jadi ini bermaksud sebenarnya masa depan Hishamuddin Tun Hussein selepas digantung bersama di dalam UMNO sebenarnya sudah gelap dan seakan-akan boleh kata sudah tidak punya harapan lagi. Kerana besar kemungkinan selepas selepas ini pada PRU 16 akan datang, besar kemungkinan Hishamuddin Tun Hussein tidak akan dicalonkan lagi, terutamanya 6 tahun. Jadi maknanya PRU 16 Hishamuddin tidak akan boleh dicalonkan kerana digantung keahlian beliau. Oleh sebab itulah, ini sebabnya kita nak ulas, nak sampaikan kepada anda semua, ini yang menyebabkan Hishamuddin Tun Hussein tidak dipecat. Zahid tak pecat Hishamuddin, lebih kejam daripada dipecat sebenarnya. Lebih baik dipecat daripada digantung. Ini kerana menurut penganalisis politik, Hishamuddin Tun Hussein selamat daripada pemecatan kerana status ahli parlimen beliau. Saya ulang sekali lagi, status ahli parlimen yang telah menyelamatkan Hishamuddin daripada dipecat. Penganalisis politik percaya Bendahari Agung Barisan Nasional BN Hishamuddin Tun Hussein terselamat daripada pemecatan dan hanya digantung UMNO memandangkan statusnya sebagai ahli parlimen. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, memandangkan undang-undang anti lompat parti sudah berkuat kuasa, memecat Hishamuddin Tun Hussein akan membebaskan ahli parlimen sembrong itu untuk menyertai Perikatan Nasional dalam blok pembangkang. Selain itu, katanya Hishamuddin boleh kehilangan kerusinya jika keluar UMNO susulan penggantungan selama 6 tahun. Itu sebab utama mengapa Hishamuddin Hussein hanya digantung dan tidak dipecat seperti Noh Omar dan Khairi Jamaluddin. Khairi dan Noh boleh diketepikan kerana mereka bukan ahli parlimen. Tindakan dikenakan UMNO tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan sebab 30 ahli parlimen BN secara teorinya masih lagi menyokong kerajaan perpaduan, katanya kepada FMT. Azmil Tayyib dari Universiti Sains Malaysia berkata, pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpin utama UMNO mengukuhkan kedudukan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Justru katanya, ia akan menyumbang kestabilan kepada kerajaan diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya umum seterusnya. Tindak balas akan tercetus dari ahli UMNO dan penyokong mereka yang mungkin menyokong PN menjelang pilihan raya. Ramai daripada mereka sudah pun melakukan demikian pada PRU 15 baru-baru ini, katanya. Bagi Zahid, survivalnya menjadi keutamaan dan satu-satunya cara beliau boleh berbuat demikian dengan menjadi sebahagian daripada kerajaan pusat. Apa yang penting bagi Anwar adalah Zahid perlu menyatukan UMNO sekaligus mempertahankan kerajaan perpaduan. Kemarin Khairi dan Noh dipecat kerana melanggar disiplin parti ketika PRU 15. Hishamuddin, bekas Ketua Penerangan Sahrir Hamdan, bekas Ahli Parlimen Jempul Salim Sarif dan pemimpin UMNO Tebrau Maulizan Bujang dikenakan penggantungan 6 tahun. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zarkasi mendedahkan, Hishamuddin adalah watak utama membuat ahli parlimen BN menandatangani akuan bersumpah SD menyokong Muhyiddin Yassin
sebagai Perdana Menteri selepas PRU15. Beliau juga berkata dirinya tidak pasti sebab pemecatan Khairi, namun menyifatkan Khairi sudah melampau susulan memburukkan parti dan Zahid ketika kempen PRU15. Azmi berkata Zahid berada dalam kedudukan yang tersepit dan sukar kerana akan dituduh cuba menyekat suara bantahan dan dalam parti dengan bertindak terhadap mereka, selain dilihat lemah andai gagal mengenakan tindakan disiplin. Katanya, Khairi dan Noh jelas menyerang parti sendiri pada PRU15, menjadikan lembaga disiplin mempunyai alasan memecat mereka. Tetapi jika Zahid tidak bertindak, beliau akan dituduh terlalu lemah serta menjadikan suara membantahnya dalam UMNO semakin nyaring, katanya. Azmi berkata, bagaimana tindakan itu akan diterima oleh akar umbi akan diterjemahkan pada pilihan raya negeri, walaupun jawatan top 2 UMNO tidak dipertandingkan. Sama ada tindakan ini memakan diri atau memberi kelebihan kepada kem Zahid akan diketahui menjelang pemilihan parti, katanya lagi. UMNO dijadual mengadakan pemilihan parti bagi ahli MKT dan pemimpin bahagian pada 18 Mac akan datang ini. Saudara, inilah sebabnya ahli parlimen iaitu Hishamuddin Tun Hussein tidak dipecat oleh Zahid, iaitu status ahli parlimennya. Sekiranya Zahid memecat Hishamuddin Tun Hussein, bermaksud Hishamuddin Tun Hussein terpaksa melepaskan jawatannya sebagai ahli parlimen dan beliau dianggap lompat parti dan akan ada pilihan raya kecil di bahagian Sembrong. Dan kalau itu pilihan raya kecil itu dapat diadakan, bermaksud Hishamuddin Tun Hussein akan ada pasukan beliau sendiri dalam kempen, yaitu geng-geng beliau yang telah dipecat dan digantung itu. Besar kemungkinan Hishamuddin akan menang besar di sana dan itu akan memberikan tamparan besar luar biasa kepada Zahid Hamidi. Itulah sebabnya yang menakutkan Zahid Hamidi. Persoalannya sekarang ialah beranikah Hishamuddin Tun Hussein meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen keluar daripada parti UMNO dan mengadakan pilihan raya kecil di Sembrong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.